Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Agong bertitah. Ini adalah titah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Di saat isu perpaduan menjadi panas, di saat isu sensitif melibatkan 3R, panas di Malaysia, akhirnya pribadi yang paling kita sanjung dan hormati, yang kita memberikan taat setia tidak berbelah bahagi, yaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, bertitah, daulat tuanku, daulat tuanku. Akhirnya Agong bertitah bahawa perpaduan kaum adalah hadiah paling bermakna bagi baginda, untuk baginda pada waktu baginda menyambut hari keputeraan baginda hari ini, daulat tuanku. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai rakyat Malaysia harus menyetujui apa yang dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Bukan sahaja baginda yang mendapat hadiah paling bermakna dengan perpaduan ini, tetapi kita semua, bukan sahaja kita yang sedang menua ini, tetapi anak-anak kita, keturunan kita, waris kita, mereka lah sebenarnya yang mendapat hadiah paling bermakna di saat kita yang sudah dewasa ini mendidik dan mengajar mereka tentang erti perpaduan, toleransi antara bangsa dan juga kaum dan agama. Saudara-saudara sekalian, apabila perpaduan terancam, terjejas di negara yang kita cintai ini, pastilah itu adalah bencana yang paling terbesar yang kita mahu elak-elakkan. Tidaklah patut kerana keegoan kita, generasi akan datang terus terpalit dengan perbuatan kita yang dah tua ini. Apabila Agong bertitah, perpaduan kaum adalah hadiah paling bermakna, kita harus menyanjung, menyambut apa yang dikatakan atau dititahkan Ketua Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong ini. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim bertitah, perpaduan rakyat berbilang kaum adalah hadiah yang paling bermakna buat baginda sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Sultan Johor hari ini. Menerusi catatan di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang di-Pertuan Agong bertitah, keharmonian dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa amat penting untuk kestabilan negara. Bersempena ulang tahun keputeraan rasmi, Beta menerima hadiah kek, buah-buahan dan bunga. Beta menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua buah tangan yang diterima titah baginda. Namun, hadiah yang paling bermakna bagi Beta adalah perpaduan antara kaum kerana ia merupakan kunci kepada kemakmuran negara, titah baginda. Sultan Ibrahim bertitah di Johor, baginda sering menitik beratkan konsep bangsa Johor yang kekal diamalkan sejak sekian lama dalam menyatu padukan rakyat pelbagai kaum. Konsep bangsa Johor adalah satu contoh yang baik serta tunjang perpaduan dalam kalangan masyarakat titah Sultan Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong bertitah, yayasan-yayasan diraja Johor juga berperanan aktif dalam membantu rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Begitu juga Yayasan Sultan Ibrahim Johor yang menghulurkan pelbagai sumbangan secara berterusan dalam membantu meringankan beban golongan memerlukan titah yang di-Pertuan Agong. Justru baginda amat mengalu-alukan jika ada pihak mahu menghulurkan sumbangan kepada yayasan-yayasan diraja Johor dan yayasan lain di seluruh negara untuk bersama-sama meringankan beban rakyat miskin titah baginda lagi. Saudara-saudara sekalian, ada komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini menulis, antaranya Kotaro Minami tulis, tapi sayangnya ada segelintir individu yang tak dapat memahami kepentingan perpaduan. Mereka hanya mengambil peluang politik.
Apabila ada isu panas tanpa memperdulikan perpaduan, mereka gunakan isu itu untuk meraih perhatian dan meraih sokongan, kata Kotaro Minami. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa tolonglah ahli-ahli politik, tolong sambutlah titah diraja ini sebagai satu janji yang baru untuk rakyat Malaysia. Bagaimanapun anda nak menang, bagaimanapun anda nak menjadi kerajaan ataupun bagaimanapun anda adalah pembangkang, tolonglah jaga perpaduan ini demi anak bangsa, demi untuk keturunan warisan kita semua, kata mereka. Kita ni dah hampir tua, kata netizen di ruangan komen, dan nak menghadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi nak buat apa lagi? Buat apa nak menghancurkan perpaduan ini? Padahal kita bukan selama-lamanya di dunia, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, pembongkaran di Facebook daripada seorang penulis di Facebook yang pro kepada kerajaan perpaduan, kerajaan madani, iaitu Ana Tahu, menulis satu paparan yang menarik perhatian kita. Ianya juga pasti menarik perhatian anda. Sekarang ini, para penyokong Perikatan Nasional Pembangkang yang lebih dikenali sebagai Walaun seringkali berteriak, seringkali mengaitkan kenaikan harga barang kononnya tidak mampu ditangani oleh kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang. Dan rupa-rupanya mereka tidak pernah tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional semasa mereka memimpin negara ini. Para walaun seringkali hanya menuding jari kepada kerajaan sekarang, pimpinan Anwar Ibrahim. Tapi mereka lupa bahawa Perikatan Nasional, khususnya Parti PAS dan Bersatu, pernah mengemudi kerajaan sebelum ini. Tetapi berjayakah mereka? Ramai orang kata mereka gagal kerana pada waktu itu barulah timbul yang namanya rakyat mengibarkan bendera putih. Sehingga lagu ada yang dicipta khusus untuk lagu bendera putih itu menunjukkan hampir-hampir rakyat tewas pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional ketika harga barang naik zaman Perikatan Nasional? Rupa-rupanya melalui paparan di Facebook Ana Tahu dan infografik yang disediakan oleh Suara Rakyat ini, barulah kita tahu bahawa ini komen-komen para pemimpin Perikatan Nasional ketika harga barang naik zaman PN. Pada 1 Julai tahun 2022, Nick Zawawi pernah berkata, harga barang naik bukan masalah besar di negara ini. Nampaknya beliau pernah menyuarakan perkara tersebut. Apa kata para penyokong Perikatan Nasional atau yang dikenali sebagai Walaun, tanya semula kepada pemimpin-pemimpin PAS atau pemimpin Perikatan Nasional atau pemimpin daripada Bersatu atau daripada Pembangkang tentang komen mereka ketika mereka menjadi kerajaan ini dahulu. Iaitu harga barang naik bukan masalah besar di negara ini, kata Nick Zawawi pada 1 Julai 2022. Manakala seorang lagi pemimpin daripada Pembangkang iaitu Razman Zakaria pada 17 Disember tahun 2021 mengatakan bahawa selagi kita hidup, isu harga barang naik tidak akan selesai. Kenapa dulu sewaktu menjadi kerajaan, ini boleh dijawab oleh Razman Zakaria. Tapi kenapa sekarang waktu harga barang naik, tak pula mereka kata selagi kita hidup, isu harga barang naik tidak akan selesai. Adakah itu hanya untuk mempertahankan diri pada waktu itu? Itukah formula mereka? Banyak orang yang selalu memerli, selalu mengecam Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi hanya
mempunyai teori ataupun mempunyai formula. Rafizi dianggap sebagai raja formula, tetapi ramai pengikut Rafizi kata sekurang-kurangnya Rafizi mempunyai formula yang boleh dipraktikkan berbanding dengan hanya kata-kata seperti yang dikata oleh Nick Zawawi dan Razman Zakaria itu, yaitu menurut Razman Zakaria, selagi kita hidup, isu harga barang naik tidak akan selesai. Dan yang paling menarik adalah Presiden PAS sendiri pernah memberi komen jawaban berkaitan dengan harga barang naik pada zaman Perikatan Nasional, pada zaman beliau memerintah menjadi duta khas di Timur Tengah. Menurut Hadi Awang, harga barang naik kerana inflasi dunia, bukan salahkan kerajaan. Pada waktu itu, Hadi Awang kata harga barang naik kerana inflasi dunia, bukan salahkan kerajaan. Dikatakan sendiri oleh Hadi Awang pada 24 Jun tahun 2022. Tidak bolehkah Hadi Awang gunakan semula perkataan itu untuk menenangkan para penyokong Perikatan Nasional? Tidak bolehkah Hadi Awang menggunakan atau melontarkan semula kata-kata pemujuk ini kepada para walaun dengan mengatakan bahawa bukan salah kerajaan harga barang naik, itu kerana inflasi dunia. Sekarang inflasi masih ada, tetapi inflasi yang sedang berlaku sekarang makin rendah berbanding semasa zaman Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, pendedahan ini memang menarik perhatian kita kerana Abdul Hadi Awang pada 24 Jun 2022 pernah mengatakan harga barang naik kerana inflasi dunia bukan salah kerajaan. Kalau harga ayam naik, kena tengok juga. Mereka jual makanan ayam, jual dengan harga mahal. Siapa yang kuasai sektor makanan ternakan? Siapa yang main-mainkan harga itu? Jadi tak boleh salahkan kerajaan sahaja. Kerajaan sudah menangani. Kita beri sokongan pada Perdana Menteri, kata Hadi. Saudara-saudara sekalian, infografik ini disediakan oleh Suara Rakyat. Hari ini kita juga digemparkan dengan penafian daripada Rafizi yang mengatakan dakwaan harga petrol diesel naik sebelum Aidilfitri adalah tidak benar. Rafizi menafikan dakwaan tersebut. Kalau tertular di media sosial sekarang berkaitan kononnya harga petrol dan diesel naik sebelum Aidilfitri, itu adalah fitnah dan berita yang tidak benar. Rafizi menafikan dakwaan tersebut. Sekarang ini permainan macam-macam. Belum berlaku, dah mula dispekulasikan. Ada ruang sedikit saja dispekulasikan. Ada ruang sedikit saja politik masuk mengambil alih. Banyak isu sekarang yang boleh dijadikan isu politik. Tapi yang menariknya, apabila Tun Mahathir Mohamad pada September 16 September tahun 2022, pukul 11.51 pagi dilaporkan oleh Berita Harian bahawa Mahathir pernah berkata, PAS kini parti kafir. Itu kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi sekarang, tiba-tiba Tun Mahathir pula berteman baik dengan PAS. Mana sudah prinsip dan pendirian Mahathir. Saudara-saudara sekalian, peringatan daripada kerajaan melalui padu kerajaan pertimbang bagi bantuan tunai setiap bulan kepada yang layak. Itu kata Rafizi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada banyak isu yang hangat di media sosial sekarang. Tapi yang paling hangat ialah melibatkan Sanusi Matnor, Menteri Besar di Kedah. Ini apabila seringkali Sanusi mengaitkan pelbagai isu dengan kerajaan perpaduan, kerajaan madani pimpinan Anwar Ibrahim. Ada juga yang melenting, ada juga yang mempersoal.
terkini apabila Sanusi dalam The Malaysia Live diingatkan tentang satu perkara. Sanusi beli kereta mewah baru harga RM400,000. Itu yang netizen nampak. Netizen korek, netizen cari. Betulkah bahawa Sanusi baru sahaja membeli kereta berharga RM400,000? Netizen kait dengan guru pasti pula. Baru-baru ini hot di media sosial berkait dengan gaji guru pasti yang kononnya dianggap sukarelawan. Kecoh hari ini media sosial mengenai dakwaan Menteri Besar Kedah Sanusi Mak Noor bergaya dengan kereta mewah baharunya. Dakwaan ini timbul apabila nombor plat kereta yang dipakai pemimpin PAS itu sama dengan kereta baru yang diperlihat netizen di jalan raya. Netizen mendakwa nombor plat KCX8 itu dipasang pada kereta Hyundai Palisade dan paling terbaru di pasaran. Carian TML menunjukkan harga kereta itu bernilai hampir RM400,000 di pasaran Malaysia. Wow, boleh tahan harganya mahal dan mewah. Di ruangan komen pula rata-rata netizen memerli Menteri Besar sempoi itu dengan mengaitkan dengan isu guru pasti yang hanya bertaraf sukarelawan, bukannya pekerja. Denras menulis, cikgu pasti sukarelawan tumpang gembira kerana dijanjikan surga. Eng Peng pula menulis, gaji dan allowance dia tetap jalan. Tak macam gaji agro kena delay 8 bulan. Saudara-saudara sekalian, awas-awas dengan netizen sekarang. Nombor kereta pun boleh mereka detect. Mereka akan tahu pemiliknya dan betulkah kereta KCX8 ini milik Sanusi seperti yang didakwa oleh netizen. Sanusi beli kereta mewah baharu harga RM400,000. Netizen kait pula dengan guru pasti. Saudara-saudara sekalian, hari ini sekali lagi kecoh di media sosial mengenai dakwaan Menteri Besar Kedah Sanusi Mak Noor bergaya dengan kereta mewah baharunya. Dakwaan ini timbul apabila nombor plat kenderaan kereta yang dipakai pemimpin PAS itu sama dengan kereta baru yang diperlihat netizen di jalan raya. Netizen mendakwa nombor plat KCX8 itu dipasang pada kereta Hyundai Palisade yang paling terbaru di pasaran. Carian TML menunjukkan harga kereta itu bernilai hampir RM400,000 di pasaran Malaysia. Di ruangan komen pula rata-rata netizen memerli Menteri Besar sempoi itu dengan mengaitkan isu guru pasti yang hanya bertaraf sukarelawan bukannya pekerja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.